Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran sains tahun 6. Okey, murid-murid, cikgu nak terangkan tentang tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu mikroorganisma. Okey, tajuk mikroorganisma ni adalah tajuk yang pertama yang akan kita pelajari pada tahun ini. Okey, kalau awak nak rujuk tajuk mikroorganisma ni, awak boleh buka buku teks muka surat 21. Okey, buku teks muka surat 21. Okey. Pada halayan 21 ini dia menerangkan satu aktiviti untuk membuktikan tentang kehadiran mikroorganisma. Okey, kalau awak tengok kat sini pada kotak pertama ni, nombor 1, bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan roti. Okey, langkah pertama yang dia lakukan dengan mengadunkan bahan tersebut sehingga menjadi dough, kemudian menutup adunan roti dan memerhatikan apa yang berlaku. Kalau awak perhatikan apa yang berlaku pada penghasilan dough adalah tepung mengembang. Okey, kenapa mengembang? Kejap lagi akan saya terangkan. Okey. Definisi tentang mikroorganisma. Mikroorganisma ialah hidupan seni. Seni macam mana ya? Maksudnya tidak boleh dilihat dengan menggunakan mata kasar. Okey, kat sini diterangkan apa itu mikro dan apa itu mikroorganisma. Awak boleh baca dan rujuk pada buku teks awak. Cara untuk melihat mikroorganisma ialah salah satunya dengan menggunakan apa ni kita panggil mikroskop. Okey, dalam tajuk ni awak akan pelajari apa itu mikroorganisma, jenis-jenis mikroorganisma dan cara untuk melihat mikroorganisma. Okey, kalau di sekolah insya-Allah awak boleh menggunakan mikroskop ni untuk melihat melihat hidupan-hidupan ini. Okey, saya pergi sepintas lalu. Okey, kita akan pelajari 5 mikroorganisma. Ya, 5 mikroorganisma yang sebenarnya banyak mikroorganisma lagi, tapi awak hanya perlu pelajari 5 mikroorganisma yang ada di persekitaran kita. Okey, yang pertama ialah fungi. Fungi ataupun dengan kata lain adalah kulat. Ya, kulat. Okey. Fungi boleh dilihat dengan mata kasar. Okey. Kemudian ini adalah jenis-jenis fungi: yeast, mucor dan penicillium. Okey. Yeast, mucor dan penicillium hanya boleh dilihat menggunakan kanta pembesar dan mikroskop. Jadi yang boleh dilihat dengan menggunakan mata kasar ialah kulat. Yang awak selalu makan tu kan. Kalau yeast, mucor dan penicillium hanya boleh dilihat dengan menggunakan kanta pembesar dan mikroskop. Okey. Ini contoh yeast, mucor dan penicillium. Yang kedua, protozoa. Protozoa ialah hidupan yang hidup di tasik, di kawasan berair seperti kolam, tasik dan sungai. Ini adalah contoh protozoa.
ameba dan paramecium. Okey, seterusnya alga. Alga juga tumbuh di dalam air. Alga, okey, saya terangkan ya. Alga ialah hidupan seni yang mempunyai sifat tumbuhan. Alga membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dia berbeza dengan fungi tadi. Okey, seterusnya kita pergi pada bakteria. Okey, bakteria merupakan mikroorganisma yang wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Okey, bakteria boleh didapati pada persekitaran. Kalau awak selalu dengar bakteria ni, salah satu contoh bakteria adalah Bacillus. Okey, Bacillus ni digunakan dalam menghasilkan makanan. Contoh Bacillus ialah minuman kultur, ya, minuman kultur. Okey, selain pada Bacillus, Streptococcus, Escherichia coli. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah virus. Virus, okey, dia di kalangan mikroorganisma ini, virus merupakan mikroorganisma yang paling halus. Okey. Nak guna kanta pembesar pun tak boleh. Ya. Nak gunakan mikroskop pun kadang-kadang nampak, tapi banyakkan mikroskop tak boleh dilihat dengan menggunakan untuk melihat virus. Untuk melihat virus ni hanya boleh menggunakan mikroskop elektron. Jadi kita boleh menggunakan mikroskop elektron ni, boleh zoom lagi. Jadi nampaklah bentuk virus ni macam mana dia bergerak. Okey. Okey, saya terangkan virus lebih halus daripada mikroorganisma yang lain. Virus hanya boleh dilihat di bawah mikroskop elektron. Okey, contoh seperti HIV, influenza, ataupun sekarang ni COVID lah ya. Corona. Okey, corona. Banyak lagi sebenarnya virus ni. Okey. Kita pergi pada info sikit. Berapakah saiz mikroorganisma ini? Okey. Saiz ni ditentukan dengan melihat daripada hujung. Kalau tengok ni, hujung sini ke hujung sini. Hujung sini ke hujung sini ya. Kalau tengok mikroorganisma, dia ambil yeast. Dia ambil satu yeast ni. Okey, yeast. Kemudian, okey, saya contoh sini ya. Okey, ni yeast. Okey, nampak bentuk bulat ya. Jadi, hujung jarum yang garis pusatnya 0.2 mm. Okey. Daripada hujung sini ke hujung sini. Ini adalah saiz 0.2 mm. Sorry. Kalau awak tengok 0.12 mm. Okey, saya rasa itu sahajalah untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Berkenaan dengan nota, nanti saya akan letakkan nota dalam nota di dalam tong ya, tong di